a part of politician, this political animal yang cuba menggunakan sebaik mungkin apa juga politik, isu-isu yang cuba dinegatifkan oleh mereka. Mereka tak nampak, saya tahu. Yang menyerangnya, terutamanya Adun, saya tak nampak bukan sebab dia tak duduk di sini. Walaupun rumah kita Gombak setia rumah kita tapi Gombak setia rumah sewa. Jadi beliau tak duduk di sini, jadi tak payahlah nak cakap buat kerja sebab saya tahu saya bekerja. Saya berada di bawah. Boleh tanya tim-tim saya ramai, angkatan muda ada dengan saya, wanita ada dengan saya. Jadi menjelang pilihan raya untuk Gombak Setia ni, yang akan mewakili perpaduan adalah Datuk Wira Megat Zulkarnain daripada Barisan Nasional. Saya rasa jangan hilangkan ruang tersebut, jangan lepaskan peluang tersebut. Saya rasa beliau akan menjadi catalyst untuk kita mempercepatkan juga pembangunan yang perlu dan akan kita lakukan di khususnya di Gombak Setia ini. Kita tengok pilihan raya dalam tempoh kempen ni tak asing lah serangan daripada pembangkang yang menyerang kepada kita hari ini dalam pasukan perpaduan. Antara isu yang mereka selalu mainkan, utamanya isu sampah lah. Dia cakap sampah ni tak dapat diuruskan. Jadi isu ni dia bermain dalam kempen-kempen pilihan raya ni. Itulah dalam kegairahan kita untuk berkempen pilihan raya ni, kita kena berhati-hati lah. Setelah sejak dia 2018, adunnya lah saudara Iman Ilham. Dia adun Gombak Setia. Jadi soal sebenarnya saya tak tahu dah, gairah-gairah bantai tu dia nak tunjuk kelemahan dia sendiri. Yang dia sebagai adun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sinilah saya nak tanya, ada ke Wabi Hilman duduk terlibat dalam itu dia sebagai adun? Atau boleh lupa yang dia sebenarnya bukan adun, baru nak jadi adun, baru nak bertanding PRN kali ni. Cumanya bila diserang tu, dia lupa diserang diri dia sendiri. Jadi biarlah, tak apalah, biar dijawab. Ya betul, saya sendiri bila dengar pipe pecah ni pun kita pun rasa kecewa. Dan of course di media sosial akan dihantar orang tentu untuk bantai kerja negeri. Yang mengantarnya kita tahu, adun Gombak Setia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Baik, jadi kita bertemu kembali untuk siri yang keempat. Dan tentunya, siapa lagi kalau bukan Abang Rahim. Jadi terima kasih Abang Rahim untuk kali yang keempat ni. Jadi untuk kali ni, kita bercakaplah pasal isu yang tengah hangat sekarang ni, iaitu pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos 2023. Dan hari ini dalam suasana berkempen, kita dapat lihatlah macam-macam yang kita tengok setiap hari daripada pihak yang bertanding, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Perpaduan itu sendiri. Jadi macam-macam isu. Dan tentu di Gombak Setia bukan satu tempat yang asing lah. Dan saya kira untuk kali ni Gombak menjadi satu tarikan yang terbesar dalam pilihan raya negeri Selangor. Sebabnya 3 pengerusi negeri bagi parti politik bertanding dekat Gombak ni. Yang pertama kita ada pengerusi Perikatan Nasional Selangor. Kita ada Datuk Seri Azmin Ali. Pengerusi BN Selangor, Datuk Wira Megat Zulkarnain yang bertanding dekat Gombak Setia. Dan tentunya pengerusi Pakatan Harapan Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang bertanding dekat Sungai Tua. Jadi sememangnya Gombak ni memang panas lah daripada dulu lah Abang Rahim. Dia ditarikan. Tak tahu sebab apa. Adakah nama dia Gombak ataupun macam mana. So Abang Rahim, kali ni saya tahulah di peringkat akar umbi jentera, terutamanya keadilan, mungkin rasa ralat sedikit lah bila mana Abang Rahim tak bertanding. Walaupun kita dengar persiapan Abang Rahim untuk bertanding tu ada dah sebelum ni. Kan? Tapi nak buat macam mana, kita dalam pimpinan ni kita hanya mampu untuk patuh dan juga akur pada apa saja keputusan daripada pimpinan atasan. Jadi menjelang pilihan raya untuk Gombak Setia ni, yang akan mewakili perpaduan adalah Datuk Wira Megat Zulkarnain daripada Barisan Nasional. Dan secara peribadilah, Abang Rahim mungkin dah kenal lama dengan Datuk Megat ni. Jadi mungkin boleh kongsilah kepada penonton-penonton kita ni, apa pandangan Abang Rahim secara personal kepada Datuk Wira Megat Zulkarnain ni. Okey, terima kasih Saudara Kai. Pertamanya saya ingin menyatakan bahawa persiapan untuk pertandingan tu tidak berapa tepat. Dia lebih kepada persiapan untuk menunaikan tanggungjawab yang telah diberi. Kita buat tanggungjawab tanpa mengira sama ada bertanding atau tidak. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, di keadaan Gombak ni saya dikenal pasti sebagai seorang reluctant untuk ke depan, terutama dalam menghadapi pertandingan untuk pilihan raya. Itu memang daripada awal saya dikenali.
Tapi setelah saya dipujuk dan diyakini oleh Datuk Menteri Besar untuk ke arah tersebut, jadi sudah tentu persiapan dibuat ke arah tersebut lah. Jadi tapi kesiapan tu lebih pada melakukan tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Jadi maksudnya kita tak buat lebih daripada itulah. Jadi apa yang kita buat atas landasan tanggungjawab diberi kepada saya sebagai penelaras dan juga asisten politik kepada Datuk Menteri Besar, dan melaksanakan sebaik mungkin dengan bantuan kumpulan saya dengan tim-tim saya yang komited, dan kita teruskan kerja bermula daripada sebelum PKP dan selepas PKP. Dan alhamdulillah ia dapat ditunaikan, dan keberadaan kita dalam masyarakat itu amat dirasai oleh masyarakat. Itu dia beza dia. Dan sudah tentu apabila keputusan pucuk pimpinan atas dasar ataupun perkiraan tertentu dari mereka bahawa kursi Dun Kombat Setia ni perlu diberi kepada wakil daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO, dan kita menerima rasional tersebut. Kerana seperti yang kita sedia maklum, kita ada 4 kursi, 1 parlimen, 3 DUN, yang mana parlimen ditandingi oleh Datuk Seri Abdul Sari sebagai wakil daripada Pakatan Harapan ataupun Keadilan. Amanah masa tu di Ulu Kelang, dan satu lagi Sungai Tua pun memang wakil dari Keadilan, dan sudah tentu Kombat Setia tu perlu diisi oleh wakil dari komponen parti yang lain. Itu basic rasional dia. Dan bagi saya Datuk Wira Megat ni seorang, dia kena faham lah juga lah Datuk Wira Megat ni wakil ataupun mewakili warisan seni silat lincah. Jadi kalau seni silat tu tak boleh lah muka macam Pondan Siam kan. Muka dia garang, ganda. Dia ketua silat. Dia ada karakter. Karakter orang kena faham. Jadi orang cakap muka Datuk Megat ni macam sombong, garang. Memanglah garang. Maha guru silat. Kalau guru silat tersengih-sengih tak boleh jadi guru silat. Jadi itu kena faham. Walaupun saya kenal beliau lama, dan walaupun kami berbeza paham politik, saya benar-benar asas saya mengamalkan keterbukaan dalam kita bantu masyarakat. Beliau ada beberapa kali hubungi saya untuk buat minta bantuan, terutama yang berurusan dengan malih penyelesaian dan sebagainya. Dan saya lihat beliau ni seorang anak muda yang ada kesungguhan dalam membuat kerja-kerja. Contoh, saya tahu, tadi beliau ceritakan, perlu tu saya tahu, isu jenjantas di depan sekolah Seri Gombak, isu menaik taraf atau cat semula rumah pangsa atau pangsa puri di sekitar pinggiran Batu Cave. Dan saya tahu perkara itu. Beliau yang usahakan, walaupun beliau masa itu bukan wakil rakyat dan sebagainya, tapi beliau menggunakan saluran yang beliau ada untuk membantu merealisasikan permohonan penduduk tersebut. Dan kita tahu projek di Jejantas Seri Gombak, saya di majlis tersebut. Kita dah luluskan sebelum tu, tapi dibatalkan sebab perubahan pimpinan kerajaan negeri. Dan sebab itu diusahakan semula, dan saya tahu tanggungjawab ataupun usaha itu memang berkait rapat dengan usaha yang diberi Datuk Wira Megat bagi menjayakan program ataupun menjayakan permasalahan yang ditimbul di masyarakat. Jadi saya yakin dan percaya jika selepas ini beliau diberi amanah jadi wakil rakyat, atas hubungan yang baik antara beliau dengan saya, beliau dengan Datuk Menteri Besar dan sebagainya, kita boleh bekerja sebagai satu pasukan. Saya yakin dan percaya apa juga perkara-perkara yang telah kita buat, kesinambungannya akan berlaku. Sudah tentu ada kesinambungan akan berlaku. Dan saya tidak nampak mengapa beliau tidak dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan kita perlu ingat atas kapasiti beliau selaku wakil rakyat masa itu, dan juga secara politik pada timbalan Perdana Menteri, saya rasa dia akan memberi banyak manfaat kepada rakyat khususnya di Dun Kombat Setia ini. Jadi saya rasa jangan hilangkan ruang tersebut, jangan lepaskan peluang tersebut, kerana saya juga masih akan berurusan bersama beliau untuk kita lihat perkara-perkara yang telah kita perbincangkan, telah pernah dijanji oleh Datuk Menteri Besar sebagai ahli parlimen. Saya rasa beliau akan menjadi catalyst untuk kita mempercepatkan juga apa istilah pembangunan yang perlu dan akan kita lakukan di khususnya di Dun Kombat Setia ini. Jadi maksudnya dari segi secara peribadi tu, maksudnya Datuk Wira Megat ni walaupun sebelum ni bukanlah orang kata sebagai YB, tapi dia sendiri pernah ataupun dan sentiasa turun ke bawah juga untuk melihat apa sumbangan dan juga khidmat bakti yang dia pernah lakukan, dan bukan kata dia turun ke padang saja, tapi ada benda yang dah terbukti kan dalam kapasiti yang dia tidak ada apa-apa. Ya, betul. So sebab tu mungkin satu kelebihan yang besar untuk 12 Ogos ni, bila mana kalau Datuk Megat menang sebagai wakil rakyat, saya percaya dengan kerajaan negeri di bawah pimpinan bakal Menteri Besar yang baru, dan difahamkan Datuk Seri Amiruddin Syari adalah orangnya dan bersama dengan seiring kerajaan pusat, dah pasti
manfaat yang besar untuk Don Gombak Setia, khususnya masyarakat-masyarakat kita di sini. Jadi kalau kita tengok pilihan raya dalam tempoh kempen ni, tak asing lah serangan daripada pembangkang kan, yang menyerang kepada kita hari ini dalam pasukan perpaduan. Antara isu yang mereka selalu mainkan, pertamanya isu sampah lah. Dia cakap sampah ni tak dapat diuruskan, pengurusan yang lemah kan. Jadi isu ni dia bermain dalam kempen-kempen pilihan raya ni. Jadi apa pandangan Abang Rahim? Itulah dalam kegairahan kita untuk berkempen pilihan raya ni, kita kena berhati-hatilah. Sebab bila dia berkata isu sampah tidak diurus dengan baik oleh Malay Perdana Selayang, sejak dia 2018, adunnya lah Saudara Iman Ilham. Dia adun Gombak Setia. Dan beliau selepas itu pun masih juga, walaupun dalam adun pemakaman di negeri, tapi beliau masih setiausaha politik kepada Menteri Kanan Persekutuan. Jadi soal sebenarnya saya tak tahu dah, gairah-gairah Bantai tu dia nak tunjuk kelemahan dia sendiri. Yang dia sebagai adun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan bagi saya ialah masalah, kita tahu betul masalah, kita akui. Tapi kita ada perkara yang telah kita perbincangkan. Saya sendiri direct terlibat dalam isu sampah ataupun pengurusan sampah sisa pepejal ni bersama dengan Majlis Daerah Majlis Selayang dan juga KDB yang ditugaskan, agensi kerjaan yang ditugaskan untuk menguruskan usul-usul sampah ni. Jadi kita dah bincang, kita dah buat retreat dan tengok apa kelemahan dan sebagainya. Dan dia ni dalam proses penambahbaikan. Dia tidak berlaku sekelip mata. Jadi di sinilah saya nak tanya, ada ke Wabi Hilman duduk terlibat dalam itu, beliau sebagai adun? Atau lupa yang dia sebenarnya bukan adun, baru nak jadi adun, baru nak bertanding PRN kali ini. Jadi lupa bahawa tanggungjawab tu sepatutnya dia sebahagian daripada mereka yang bertanggungjawab untuk membantu BPT menyelesaikan masalah tersebut. Dan baru-baru ni pun kita dapat bila kita ada buat penukaran ahli majlis di zon-zon tertentu dan begitu agresif cuba bantu berhubung dengan majlis bagi menyelesaikan isu sampah. Dan saya sudah lihat ada kesan-kesan positif dia. Ada kesan-kesan positif penaibakan, tapi tidak dapat diselesaikan 100%, tapi saya dah nampak jalan penyelesaiannya ada. Perlu kita jumpa, bincang dengan pemegang taruh yang terlibat dan melibatkan masyarakat dan sebagainya. Sebab kita tahu sampah ni bukan straightforward issue, dia banyak contribution factor dia. Betul. Even to the extent kita ni sebagai orang yang keluarkan sampah pun, kita pun kena bertanggungjawab. Jadi saya rasa ia memerlukan satu jangka yang panjang, tapi yang penting sudah ada perancangan-perancangan tersebut. Cumanya bila diserang tu, dia lupa diserang diri dia sendiri. Jadi biarlah, tak apalah, biar dijawab bagaimana diurus, bantu urus sampah, ataupun dia hanya menjerit sekali dekat Dewan dengan negeri, itu biarkan je. Jadi perkara itu dia kena ingat sendirilah. Sebab sesekali bila kita nak tembak kan, rasa tertembak diri sendiri. Betul. Itulah orang kata dalam kegairahan nak menyerang ni, kadang-kadang lupa peluru tu berbalik pada diri sendiri kan. Jadi sama juga isu yang selalu dibangkitkan lah. Saya nampak dalam kempen menggunakan isu-isu macam ni secara berterusan. Dan isu paip pecah di Seri Gombak. Dan rasanya kalau kita yang mengikuti perkembangan tentang isu paip pecah ni, kita sedia maklum daripada awal bagaimana kita ada perjumpaan, perbincangan dan jangka masa panjang perancangan apa semua yang kita sedang laksanakan. Tapi biasalah modal-modal kempen politik ni yang nampaknya salah, yang baiknya semuanya disimpan tepi. Jadi Abang Rahim sebagai orang yang memang saya tahu terlibat direct dalam perbincangan, dalam jangka masa panjang apa semua ni bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, apa pandangan tentang ya isu? Betul. Saya sendiri bila dengar paip pecah ni pun, kita pun rasa kecewa. Kita pun rasa frust kenapa berlaku begitu kerap dan berlaku di tempat yang hampir sama. Tak ada solution dan sebagainya ke. Dan atas usaha tersebut, ialah kita turun ke bawah, tengok, perhatikan, dan bila ini berlaku kita ada perbincangan dengan Ais Selangor dan sebagainya. Dan of course di media sosial akan dihantar orang tertentu untuk bantai kerja negeri. Yang mengantarnya kita tahu, adun Gombak Setia sendiri. Itulah saya cakap, dia lupa dia juga sepatut dipertanggungjawabkan. Walaupun dia tak ada istilah adun pembangkang, adun kerjaan. Dia adun tu mewakili rakyat, sama ada di pihak mana dia kena mewakili rakyat. Dan untuk pengetahuan semua, adun pembangkang di Selangor ni jauh bernasib baik daripada adun lain. Saya dan Saudara Iman dapat bajet yang hampir sama. Sama. Dia sebagai adun Mangkang, saya sebagai penlaras DUN, kita dapat bajet yang sama. Saya rasa masyarakat boleh tengok.
Berapa banyak program yang kita buat, kerja yang kita lakukan, usaha yang kita buat, yang kita usahakan dibandingkan dengan mereka. Tapi bila mereka mengecam tu, mereka rasa macam mereka tak perlu buat apa-apa, mereka kecam je. Tak apalah, kita terima lah. Cumanya dari segi masalah isu paip pecah, akhir sekali selepas berlaku paip pecah, kita bawa direct turun Menteri Besar. Saya sendiri minta Datuk Menteri Besar turun tengok supaya kita nak memperlihatkan bahawa Air Selangor, we are mean business. You kena buat. Sebabnya memang sudah ada perancangan. Saya ingin jelaskan di sini bahawa isu paip pecah di Seri Gombak ni, ada 2 countermeasure yang dibuat oleh Air Selangor. Pertama ialah untuk divertkan paip pecah tu supaya tidak ramai pelanggan yang terkena. Kawasan tu memang dah bermasalah. 25 tahun punya paip. Dekat mana-mana pun mungkin boleh bocor dan sebagainya. Itu kita tak boleh. Tak ada sistem yang boleh nak expect ini akan bocor sini. Tak ada. Jadi bila dia berlaku, pertama mereka cuba kurangkan kesan kepada pengguna dengan divert, ada satu pipe dibuat di jajaran tersebut supaya bila ada perpecahan, pecah berlaku, mereka pusing. Jadi dia hanya akan terkesan kepada sebahagian saja. Yang lain tidak akan terlibat. Terutamanya di kawasan Desa Minang, Taman Belian dan sebagainya. Kedua ialah penukaran balik pipe. Sedang dilakukan dan dijangkakan akan selesai bulan Oktober. Jadi bulan Oktober dah ada dah, kita tahu. Jadi saya cakap dengan you kena jelas kepada masyarakat. Try to condone the frustration of the people. Mereka, ialah kita tahu masalah pipe ni bukan sangat mudah, bukan perkara baru. Isu pipe ni dah puluhan tahun, dah rosak dan sebagainya, dah memerlukan belanja yang cukup besar untuk dibaik pulih. Sebab itu bila Datuk Menteri Besar yang dikatakan oleh pihak sana mengurangkan air percuma, sebenarnya kita cuba buat penjajaran semula supaya duit ni boleh digunakan untuk baik pulih, ganti paip pecah ni. Daripada kita bagi air percuma kepada mereka yang ada kolam renang. Buat keputusan senang, nak buat polisi senang. Contoh dia macam polisi, tiada cukai tak siram bagi kampung. Jadi pemimpin senang. Tapi benda tu kena ada PDCA, Plan Do Check Action, the cycle. Yang mana sampai masa dia, ramai orang kampung, rumah lagi besar daripada kita duduk rumah teres ni. Yang lebih mewah, lebih kaya. Takkan kita nak teruskan polisi tersebut? Mesti ada kajian semula dan sebagainya. Begitu juga dengan air. Jadi seolah mengatakan bahawa ini tidak. Dulu masa saya bagi semua percuma. Come on lah. You nak bagi percuma dengan orang yang ada kolam renang. You nak bagi percuma buat orang yang pendapatan 23,000 sebulan. Mana lebih penting? Yang kita nak bagi ni penduduk yang memerlukan. Yang memerlukan B40, pendapatan bawah 3,000. Sekarang naik kepada 5,000 ke bawah. Jadi penjajaran semula ni dia orang tahu. Jangan cakap saudara Himan tak tahu sebagai adun. Jangan cakap saudara Azmin Ali tak tahu sebagai adun. Saja. Nak cek hal. Mereka tahu modal politik. Jadi ini keikhlasan yang saya rasa. A part of politician, this political animal yang cuba menggunakan sebaik mungkin apa juga politik, isu-isu yang cuba dinegatifkan oleh mereka. Jadi perkara-perkara ni saya rasa akan ada penjelasan daripada Kerajaan Negeri, daripada pejabat Datuk Menteri Besar sendiri. Tapi mereka ni kita jelas pun mereka takkan dengar. Dia pergi kampung, dia cerita berapa ratus. Jadi kan berulang kali. Jadi untuk isu pipe ni memang dah ada penyelesaian dia. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya sekarang dah bulan 8, bulan 10, bulan 11 akan selesai. Dan mungkin akan pergi ada tempat lain. Kita tak cakap kita akan selesaikan semua. Jadi dia berperingkat berikut kepada urgensi yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu. Okay. Jadi macam mana anda dengar sendiri daripada Abang Rahim, apa yang diserang itu jawapannya cukup kemas, cukup bersedia dan cukup ampuh untuk mematahkan serangan-serangan tu. Jadi saya rasa tidak ada isu lah bagi kita yang tinggal di Gombak Setia, yang kalau secara warasnya boleh nampak lah sama ada dia ni nak bercakap perjuangan kepada rakyat ataupun sekadar politik murahan saja. Okey, jadi terima kasih untuk isu yang dah mula panas ni, dan kita nak pergi kepada yang lebih panas lagi. Disebut kerajaan negeri, terutamanya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri, sewaktu mendepani COVID-19, macam-macam serangan yang dikatakan kepada kita. Jimat berbelanja lah, lambat bertindak lah. Jadi serangan-serangan ni masih lagi diguna pakai walaupun kita dah mula beransur secara pulih untuk pasca pandemik ni ataupun pemulihan, tapi masih lagi digunakan seolah-olah macam tak ada isu lain lah. Dalam arti kata lain, sebenarnya kalau nak cakap serangan-serangan ni sebenarnya tak ada isu pun. Tapi bila dah tak ada isu, terpaksa nak cari isu, maka isu COVID-19 untuk kerajaan negeri juga diserangnya. Jadi apa pandangan Abang Rahim? Okey. By numbers lah. Memanglah kes tertinggi di Malaysia akan berlaku di Selangor. That simple matematik. Tak ke Datuk Seri Ahmad Zali yang belajar matematik dari US tak boleh nak kira kan. Maksud dia, ialah the highest number because kita yang paling padat.
yang paling ramai orang. Paling ramai. Jadi tengoklah dari segi numbers, tak boleh tengok dari persen kesannya tersebut, sebab kepadatan penduduk tertumpu di Negeri Selangor disebabkan kemajuan dan sebagainya. Jadi sudah tentu kes tu akan lebih tinggi di Negeri Selangor. Normal, common sense. Bagaimana tindakan kerajaan negeri? Saya rasa satu-satu negeri yang bagi vaksin percuma ialah Negeri Selangor. Dan mereka juga ada tubuhkan task force yang diketuai oleh bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli bersama kerajaan negeri untuk melihat, memantau setiap kes yang berlaku dan bagaimana countermeasure dia. Dan kita juga mana saya ingat di Gombak Setia ni kita ada satu kes PKP di Taman Samudera. Saya rasa saya masih ingat malam raya kita bertakbir dekat situ, Menteri Besar turun, pimpinan turun. Maksudnya kita serius membantu masyarakat. Make sure mereka di dalam tu tidak terkesan dengan sumber makanan dan sebagainya. Jadi di sini jentera kerajaan negeri bergerak pantas untuk cuba menyelesaikan isu COVID ini. Dan of course COVID ni tak boleh pandang Selangor, dah ada whole world punya isu. Tapi bagaimana tindakan? Sebab itu tindakan mengeluarkan bajet untuk bagi vaksin percuma, memberi peralatan-peralatan perubatan asas kepada mereka-mereka yang terlibat dan sebagainya. Bantuan asas yang diberi tanpa henti. Saya sendiri tahu di DON saya ni sebagai penyelaras, saya ingat kita ada buat 4 ke kemah besar 20x20 penuh barang-barang yang kita hantar kepada mereka-mereka yang memerlukan. Call lagi pagi, tengah hari kita dah sampai. Call tengah hari, petang kita dah sampai. Ini bukan saja barang kek, barang basah pun kita boleh bagi. Barang siap masak pun kita bagi. Jadi ini mungkin mereka tak nampak, saya tahu. Yang menyerangnya, terutamanya Adun, saya tak nampak bukan sebab dia tak duduk di sini. Walaupun rumah kita Gombak Setia rumah kita, tapi Gombak Setia rumah sewa. Jadi beliau tak duduk di sini, jadi tak payahlah nak cakap buat kerja sebab saya tahu saya bekerja. Saya berada di bawah. Boleh tanya tim-tim saya ramai, angkatan muda ada dengan saya, wanita ada dengan saya, yang sentiasa mengorbankan masa dan nyawa mereka tanpa mengira kesihatan atau keselamatan mereka bekerja. Kita keliling. Sebab itu kalau you all pergi tengok, kalau daripada masyarakat, mereka tidak menafikan contribution kita. Mungkin kita tak boleh mampu bagi mereka keuangan dan sebagainya, tapi barang asas ni saya rasa ada keluarga tu dapat sebulan 2-3 kali. Sebab kita tahu mereka memerlukan. Jadi tak payahlah nak komen satu perkara yang dia pun tak berada di sini. Dia berada di mungkinlah di hotel, di Publica dan sebagainya. jadi tak tahulah kan. Saya berada di Gombak Setia. Gombak Setia rumah saya. Dia bukan rumah sewa, rumah saya, rumah kita. Jadi inilah saya rasa perlu dipahami oleh masyarakat. Sebab itu saya rasa asasnya lah sincerity dan keikhlasan kita lah. Jangan kita nak gunakan sebagai modal politik, menghentam. Dan sedangkan kita tahu, kalau saya di situ saya takkan hantar, saya tahu dia akan buat perkara yang sama. Tapi sebab modal politik masyarakat tak tahu, maka dia hentam lah perkara begini. Bagi saya cukup-cukup lah. Kita memainkan isu bagi mendapat political mileage, tak gunalah. Sebab saya ingat masyarakat khususnya di Gombak sini tidaklah sebodoh itu untuk mempercaya apa juga yang dicakap. Mereka tahu menilai, mereka tahu apa yang berlaku, dan insyaAllah mereka membuat keputusan yang terbaik untuk mereka bagi raya kali ini. Okey. Jadi sebenarnya kalau nak bercakap pasal isu COVID-19 ni, kalau nak serang kerajaan negeri Selangor sebenarnya banyak benda kita boleh nak serang balik. Siapa kerajaan pemerintah pada ketika itu, apa dasar-dasar polisi pada ketika itu. Jadi banyak, tapi cukup-cukuplah COVID-19 ni cukuplah jadi sejarah, dan kita pun tak nak jadikan semata-mata modal politik hanya kerana nak pilihan raya ni. Jadi terima kasih kepada Abang Rahim. Nampak dengan tegas tu kan. Yelah, kena serang benda tak betul. Jadi kita kena bersungguh-sungguh lah pertahankan. Betul tak? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita berehat sekejap dan kita akan sambung sekejap lagi. Terima kasih.